Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey, sebelum itu macam biasa, siapa yang baru sampai di YouTube channel aku, korang boleh subscribe, boleh like dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, untuk topik kali ini kita akan tengok sedikit teori mengenai interval. Apa itu interval? Apa kegunaan dia? Apa yang kita kena tahu untuk belajar interval. Sebelum tu kita layan intro dulu. Jom. Okey, secara asasnya bunyi ni terbagi kepada 4. Ada 4 bunyi yang asas, iaitu major, minor, augmented dengan diminish. Okey, macam mana bunyi major, minor, augmented, diminish? Okey, jom kita dengar. Okey, macam mana? Dapat dengar perbezaan antara 4 bunyi ni. Major bunyi dia sedikit ceria, happy lah, mood dia happy. Minor bunyi dia sedih ataupun suram. Augmented bunyi dia macam suspend. Manakala diminish bunyi dia seram. Okey, ingat major happy, minor sedih, augmented bunyi suspend, diminish bunyi seram. Okey, so hari ni kita tak nak belajar chord, kita nak belajar mengenai interval. Apa itu interval? Okey, interval ni adalah jarak. Maksud dia jarak dah dalam bahasa kita jarak antara dua not. Macam mana jarak antara dua not ni? Okey, dia tengok dalam scale juga. Sebab itulah pertama sekali kita kena belajar scale, kita kena belajar key signature dan accidental dia. Barulah kita boleh pergi ke topik-topik yang seterusnya. Okey, macam mana jarak antara dua not ni? Okey, saya pasti yang ni mesti orang pernah dengar, iaitu octave. Okey, contoh octave, dia main D dengan D, G dengan G, C dengan C. Okay, so kalau contoh macam lagu Stevie Vai, Tender Surrender, dia ada pakai octave. Okey, itu adalah interval. Salah satu interval. Interval ada banyak Jarak antara dua not dia ada nama-nama dia banyak. Okey, so hari ni kita akan tengok satu-satu jarak antara dua not ataupun saya panggil interval ya. Kita lagi teratur lah kalau kita panggil interval. Okey, sebagai contoh saya akan main dalam key G major. Saya akan main scale dalam G major. Okey, sekarang ni G ke G, kita dah tahu nama dia octave. Okey, octave Octave tu yang last sekali. Sekarang kita tengok satu-satu daripada G ke A. G ke A, jarak antara dua not ni, interval dia dipanggil apa? Dia panggil major second. Okey, G ke A adalah major second. Okey, kalau G ke A major second, kalau G ke G sharp dipanggil apa? Okey, G ke G sharp dipanggil minor second. Bermakna kalau G ke A major second, kalau turunkan di sini, dia akan jadi minor second. Okey, so kita dah tahu dua nama, minor second, major second. Okey, sekarang kita ke note ketiga pula. 1, 2, 3. Okey, apa nama yang note ketiga ni daripada G? Okey, interval G ke B dipanggil major third. Okey, major third. G ke B adalah major third. Okey, macam biasa, bila dia turun satu, dia akan jadi minor third. So, sekarang ni
Dah berapa interval kita tahu? 1, 2, 3, 4. 4 interval, iaitu minor second, major second, minor third dengan major third. Major third ni note samalah, G dengan B. G dengan B. Okey, sekarang ni note keempat, G ke C. 1, 2, 3, 4. Okey, agak-agak apa yang dia panggil? Mesti korang ingat dia panggil major fourth kan? Sebenarnya tak. Untuk note keempat dan kelima, nama dia pelik sikit. Dia panggil perfect fourth dengan perfect fifth. Okey, major second, major third, perfect fourth dengan perfect fifth. Nama dia berbeza sikit lah. Okey, sekarang ni kita dah tahu G, A, B, C, D, nama-nama dia. Saya ulang lagi. G ke A adalah major second, G ke B major third, G ke C perfect fourth, G ke D perfect fifth. Okey, tinggal dua lagi note, iaitu note ke-6 dengan note ke-7. Okey, G ke E, iaitu G ke note ke-6 dipanggil major 6. Dia dah balik semula kepada major. Perlu ingat 4 dengan 5 sahaja nama dia lain, iaitu perfect fourth dengan perfect fifth. Okey, G ke E adalah major 6. G ke F sharp adalah major 7. Okey, kedua-dua ni macam biasa. Kalau G ke F sharp major 7, G ke F dipanggil minor 7. Begitulah juga dengan 1 ke 6. 1 to 6. Major 6 kalau turun sini dia jadi minor 6. Okey, itu adalah nama-nama interval. Okey, yang last sekali adalah yang tadilah octave. Okey, lagi sekali saya ulang. Dia ada root, dia ada major second, dia ada minor second, dia ada major third, dia ada minor third, dia ada perfect fourth, dia ada perfect fifth, dia ada major 6, minor 6, major 7, minor 7. Okey, tentunya korang ada tertanya-tanya sebab saya tak ada tunjukkan G ke D flat ataupun C sharp. Okey, ini nama dia augmented ataupun diminished. Okey, bila masa dia nak pakai augmented dengan diminished? Sebab dia kongsi note sama kan, C sharp dengan D flat. Okey. Okey, bila C sharp dia akan panggil augmented. Bila note D flat dia akan panggil sebagai diminished. Okey, maknanya diminished fifth ataupun augmented fourth. Okey, jelas? Sekali lagi, okey, cuba tengok kat sini. Saya cuba paparkan nama-nama yang ada dalam interval. Okey, pertama ada minor second, kedua major second, ketiga minor third, keempat major third, kelima perfect fourth, keenam augmented fourth atau diminished fifth, perfect fifth, minor 6, major 6, minor 7, major 7, octave. Okey, untuk praktis benda ni ada macam-macam cara. Okey, yang untuk tadi korang kena hafal lah nama-nama dia. Kita beruntung lah, orang main gitar ni beruntung sebab benda ni nampak dekat sini. Kita boleh tengok dekat fretboard kan.
Dia sebenarnya tersusun macam tu je. Minor second, major second, minor third, major third dan seterusnya lah. Okey, aku cerita dulu masa aku belajar. Kalau masa test oral scale, untuk interval ni, kita kena detect, contohnya dimainkan note 1 dengan 4. Okey, so kita kena teka, kita kena dengar elok-elok dan kita kena jawab soalan interval apa yang dimainkan. Okay, kalau dulu aku akan ingat lagu lah. So aku akan cari lagu yang setiap ni. Untuk 1 dengan 4, bila lecturer main note 1 dengan 4 ni, okay, so aku akan ingat lagu. So, aku akan detect lah. Itu adalah perfect fourth. Okay, untuk major 6 pula, aku akan ingat lagu. So, ini adalah major 6 lah. Okay. Sebenarnya teori ni dia banyak mazhab sebenarnya. Kalau tengok, masa aku belajar dulu, aku dah belajar 2 tempat. Dekat UiTM dengan UPSI, ada sedikit beza lah. Pendekatan, sebenarnya benda tu sama. Pendekatannya berbeza. So, sebab itulah sebenarnya aku tak berapa nak suka untuk cakap mengenai teori ni. Sebab dia datang dalam berbagai-bagai. Tapi bendanya sama. Bendanya sama. Melainkan kalau kita main scale major, orang cakap itu adalah minor, itu totally salah. Aku rasa itu sahaja untuk hari ini, iaitu topik interval, jarak antara 2 note. So aku harap perkongsian aku hari ini akan bermanfaat lah untuk korang-korang di luar sana yang menonton. So aku mengalu-alukan komen-komen dan cadangan topik apa lagi yang korang nak tahu. Kalau aku rasa aku boleh bagi penerangan, aku akan buat video untuk korang. Dan akhir kata, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang loceng, tekan like, dan semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum, selamat maju jaya.